ayat dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Menunggu apa? Menunggu keputusannya masing-masing. Ayat ni dalam surah Az-Zumar ayat 68. Surah Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard wa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Zumar ni tak tahu lah muka surat berapa. Surah Zumar ni surah yang ayat yang ke-68. Itu makna dia tadi itulah. Dan ditiupkanlah wa nufikha. Nufikha kalau kita jumpa dalam Quran tu tiuplah. Ditiupkan. Nufikha. Ditiupkanlah sangkakala. Sur. Sangkakala. Maka matilah. Fasa'iqa, maka matilah yang di langit dan di bumi. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Matilah yang di langit dan yang di bumi. Kecuali illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Mana semua mati kecuali yang dikehendaki Allah, yang tak mati. Ada yang tak mati. Kemudian para malaikat kan. Para malaikat. Dia mati lambat sikit lah. Mati juga lah. Summa nufikha fi ukhra. Kemudian ditiup lagi. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi. Summa nufikha fihi ukhra. Maka tiba-tiba faizahum. Maka tiba-tiba mereka berdiri. Qiyamun. Mereka berdiri. Yang zurun, menunggu. Jadi itu menunggu keputusan masing-masing. Nak ke mana? Syurga atau neraka. Dari Abu Hurairah, kiamat dan kengeriannya. Ya, kiamat dan bagaimana ngerinya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah berada di tengah-tengah sekelompok sahabatnya, Baginda sallallahu alaihi wasallam menuturkan berkata bahawa setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan sangkakala, kemudian memberikannya kepada Israfil. Sebab malaikat yang meniup sangkakala ialah namanya Israfil. Allah beri kepada Israfil, maknanya ditugaskan kepada malaikat Israfil. Ia meletakkannya pada mulutnya. Kita tak tahulah macam mana besar mana mulut dia kan. Mana apa ni? Kalau kita bayangkan memang tak tahulah, tak pernah sabarlah sebab dia pun sangkakala dia pun besar. Tak tercapai. Mana fikiran kita ni tak boleh nak capai. Cuma kita harus mesti percaya adalah percaya dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi setelah selesai menciptakan sangkakala tu sur tu, kemudian Allah berikan kepada Israfil. Ia pun meletakkan pada mulutnya sementara pandangannya tertuju ke Arash. Ia menunggu perintah. Malaikat yang kata malaikat ni kan, hamba Allah yang sangat taat. La ya'sunallaha ma amaruhum. Mereka tak derhaka kepada Allah. Apa aja Allah suruh terus buat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ini malaikat ya. Jadi dia letak tu kat mulut dia. Sementara pandangannya menuju ke Arash. Kenapa pandangan dia tuju ke Arash? Ni duk standby ni. Allah kata tiup aja terus. Tiup lah. Biarlah kita. Kemudian ia menunggu perintah. Abu Hurairah bertanya. Rawi hadisnya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
apakah sangkakala itu? Sangkakala itu apa benda? Nabi SAW menjawab, sangkakala adalah tanduk. Tanduk. Jangan kita duk bayang pula tanduk. Macam tanduk lembu ke, tanduk kebau ke, apa ke, kan? Tanduk dia berupa macam tanduk. Abu Hurairah bertanya lagi, bagaimana bentuknya? Nabi SAW menjawab, besar. Tanduk ni besar, kan sebarang tanduk. Demi Allah, ini dia Rasulullah nak menggambarkan tanduk tu. Demi Allah yang mengutuskan dengan kebenaran, lingkarannya yang terbesar selebar langit dan bumi. Lingkaran tanduk tu yang terbesar selebar langit dan bumi. Ia meniupnya 3 kali. Ini Bani Israfil akan meniup sangkakala ni 3 kali. Yang pertama, tiupan ketakutan. Apa dia yang kita sebut itu? Tiupan ketakutan. Itu nafkhatul faza'. Faza'in. Tiupan ketakutan. Maknanya, dia tiup tu, semua pakai oyong ayam. Takut. Tak tahulah berapa waktu tahun 1000 tahun duduk keadaan macam tu. Duduk oyong ayang sana, oyong ayang sini. Kejut. Takut. Nafkhatul faza'. Yang pertama tu, tiupan ketakutan. Kedua, tiupan untuk menyebabkan pengsan atau mati. Nafkhatus sa'iq. Nafkhatus sa'iq. Yang kedua. Dan tujuan tiupan untuk menyebabkan pingsan atau mati. Dan yang ketiga, tiupan untuk berdiri menghadap Tuhan sekalian alam. Yang kita sebut dulu sebagai nafkhatul ba'si wan nusyur. Tiupan ketiga ni ialah tiupan untuk berdiri menghadap Tuhan sekalian alam. Tiupan yang last sekali tu. Kerananya penghuni langit dan bumi ketakutan. Kerananya penghuni langit dan bumi ketakutan kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya selalu disebut macam tu kan, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, dia tak takut. Dia rasa tak takut. Itulah orang ni istimewa kan. Mungkin para syuhada ke masuk sini kan. Allah Ta'ala menyuruhnya menghulur dan memanjangkannya serta tidak pernah berhenti. Mana? Allah suruh dia menghulur dan memanjangkannya. Maknanya tiup tu terus menerus. Tu yang duduk terkejut tak habis-habis tu. Duk oyang ayang. Menyuruhnya menghulur dan memanjangkannya serta tidak pernah berhenti. Itulah makna firman Allah. Ini ada firman Allah yang menunjukkan bahawasanya tiupan itu tidak berhenti. Ya. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan sahaja yang tidak ada baginya saat berselang. Mana? Terus ditiupkan. Kemudian lepas tiup tu, kemudian apa berlaku? Gunung ganang berjalan mengikut awan dan menjadi fata morgana. Mana gunung jalan dan gunung itu menjadi fata morgana, dan hancur lebur ni jadi fata morgana. Bumi bergoncang seperti kapal di laut yang dihentam gelombang. Itulah firman Allah Ta'ala. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Yauma tarjufur rajifah. Itu ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Kamu akan dibangkitkan. Tatba'uha radifah. Tiupan pertama, tatba'uha diiringi, diikuti oleh tiupan kedua. Tatba'uha radifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Surah An-Nazi'at ayat 6
sampai 8. 6 sampai 8. Ini kedahsyatan, dahsyatan hari kiamat. Bumi menggoncang penghuninya. Bumi menggoncang penghuninya. Kita boleh lihat dalam ayat-ayat dalam ayat lazim dalam surah-surah yang akhir cerita tentang ni. Bumi menggoncangkan penghuninya. Bagaimana caranya? Di antaranya ialah wanita-wanita yang menyusukan anak kebingungan. Wanita-wanita hamil melahirkan kandungannya. Anak-anak kecil beruban. Apa terlampau terkejut takut ni? Beruban anak-anak kecil. Dan orang ramai lari lentang pukang kerana takut. Kemudian para malaikat tercegat dan memukul muka mereka. Ini pukul muka orang kafir kot hingga mereka kembali. Mereka pun mundur dan tidak ada yang boleh menolong mereka dari tindakan Allah tersebut. Ketika keadaan mereka seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah. Bumi terbelah. Itu yang cerita dalam surah apa? Zalzalah tu, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tiba-tiba bumi terbelah menjadi dua. Mereka melihat peristiwa besar yang tidak pernah mereka lihat. Mereka merasa susah dan ngeri. Mereka memandang ke langit yang tampak seperti luluhan perak. Kemudian langit terbelah pula dan bintang-bintangnya bertebaran. Itu dalam ayat-ayat yang cerita tentang apa? Langit terbelah. Iza insyaqqatis sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, kan? Surah Insyiqaq. Insyiqaq tu maknanya terbelah, pecah. Apa ni, langit dan bintang-bintangnya bertebaran. Izal kawakibun tasarat, bintang-bintangnya bertebaran. Sementara matahari dan bulannya mengalami gerhana. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati tidak mengetahui perkara itu. Abu Hurairah berkata, siapakah yang dikecualikan Allah ketika Allah berfirman? Siapakah yang dikecualikan Allah ketika Allah berfirman? Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Fazi'a ini menunjukkan kata tiupan apa ni dia panggil nafkhah, nafkhatul faza' ni, tiupan yang mengejutkan, bagi terkejut yang tadi. Dia mula dengan faza' dulu, baru sa'iq, baru nafkhatul ba'si wan nusyur. Nabi SAW menjawab mereka adalah siapa mereka yang tak akan mengalami rasa terkejut ni? Mereka adalah para syuhada. Para syuhada. Rasa takut itu hanya menghantui orang-orang yang hidup. Sedangkan para syuhada mendapat rezeki di sisi Tuhan. Allah melindungi mereka dari ketakutan hari itu. Allah Ta'ala berfirman. Ini ayat ni mengenai cerita tadilah. Mengenai wanita yang menyusu, tak kisah dah dengan anak dia. Wanita yang hamil akan melahirkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia. Kita dah memang faham dah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau kata ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang beriman. Jadi bila kata ayyuhan nas ni adalah ayat ini dihadapkan kepada seluruh manusia. Tak kira lah dia kafir ke tak kafir ke apa. Semua. Mana? Sebab Nabi kita ni diutuskan untuk semua manusia, kan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Ayat ni kita tak payah terjemah dah. Kita duk baca, kita tahu dah. Ittaqu tu bertakwalah. Rabbakum kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Zalzalah. Kegoncangan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya kegoncangan yang kita jumpa dalam ayat di bawah lagi, itulah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Daripada perkataan inilah dia daripada verb yang 4 huruf ni. 4 huruf. Yang kita duk belajar yang 3 huruf, ini 4 huruf. Zalzala.
Yuzalzilu, zilzal, 4 huruf. Macam damdama, yudamdimu, fadamdama alaihim rabbuhum. Tentang apa? Apa ni? Unta. Unta betina Nabi Saleh tu. Damdama alaihim rabbuhum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Dahsyat. Dahsyatlah. Apa dia yang dahsyatnya? Kita tengok penjelasan. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tadi yang disebut dalam huraian tadi. Ingatlah pada hari. Yauma. Ingatlah pada hari. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, dia takkan sebut mana dia ada perkataan ingatlah. Tak ada. Tak tahu yauma aja. Itu makna dia nak katakan bahawasanya ingatlah. Ingatlah. Yauma. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat tarawunaha, melihat kegoncangan itu. Ha tu balik kepada muannas, zalzalah. Balik kepada zalzalah. Hari di mana kamu melihat tarawunah, kegoncangan tu ialah semua wanita. Tazhalu kullu murdi'atin. Semua, setiap wanita yang menyusu, murdi'atin. Tazhalu kullu murdi'atin. Iaitu semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya. Semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya itu dan gugurlah kandungan. Kullu murdi'atin amma arda'at. Tazhalu makna dia tak ambil kisah dengan makna ibu yang ibu yang menyusukan anak ni tentang apa yang dia susui. Mana dia tak ambil tahu dah. Dia biarkan aja. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan ibu yang yang hamil akan gugur kandungan. Wa tada'u kullu zati hamlin. Tada' di sini dengan makna dia melahirkan kandungan dia. Dan lahirlah setiap wanita yang hamil, dia lahirkan apa yang dia hamilkan itu. Kandungannya tu hamlah. Kemudian apa lagi? Dahsyatnya, wa taran nasa sukara. Dan kamu lihat apa? Manusia wa taran nasa sukara. Mabuk. Kamu lihat manusia macam mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka tidak mabuk. Dahsyatnya. Dahsyatnya hari kiamat tu. Walakinna azaballah syadid. Lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Walakinna azaballahi syadid. Keras, syadid. Mereka berada dalam siksaan itu selama mana yang Allah kehendaki. Kita tak tahu. Mungkin dia duduk dalam keadaan faza' ni. Nafqatul faza' ni. Dia duduk dalam keadaan terkejut dan macam tu lah. Tak tahu. Tak tahu lama mana. Allah saja yang tahu. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala yang membuatkan seluruh penduduk langit dan bumi menjadi pingsan atau mati. Antara nafatul faza' dengan nafatul sa'id tu ada jangka masa ke Ustaz? Atau betul? Itulah jangka masa yang ikut kehendak Allah lah tu. Akan berada di dalam seksaan itu selama mana yang Allah kehendaki. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi ada ulama juga katakan mungkin 1000 tahun. Ada ulama yang dia tafsirkan, dia kata mungkin 1000 tahun. Antara faza' dan antara sampai budak kecil tumbuh rambut beruban tu kan lama agaklah kan. Budak kecil tumbuh rambut. Tumbuh uban budak kecil. Subhanallah. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup. Itu barulah mana tak tahu lama mana Allah nak bagi duduk dalam keadaan tu, sampailah Allah perintahkan kepada Israfil tiup sangkakala. Yang kedua. Supaya mati pula. Yang kedua supaya mati pula. Nafkhatus sa'id, mati. Pingsan, mati.
membuatkan seluruh penduduk langit dan bumi menjadi pingsan kecuali yang dikehendaki Allah. Ternyata mereka mati. Mati itu nafkhatus sa'id itu mati. Malaikat maut datang pada Tuhan yang Maha Kuasa, perkasa. Mana ini pun kita tak tahu berapa lama bila dia nak bangkitkan untuk nafkhatul ba'thi wan nusyur. Kita tak tahu. Ba'thi wan nusyur. Nafkhatul ba'thi, mana hari kebangkitan, wan nusyur. Malaikat maut datang pada Tuhan yang Maha Perkasa. Ia berkata, Ya Rab, penghuni langit dan bumi mati kecuali yang engkau kehendaki. Allah bertanya pada malaikat Israfil, padahal Allah tahu, padahal dia, yakni Allah, lebih tahu tentang siapa yang hidup. Siapa yang masih hidup? Allah tanya, siapa yang masih hidup? Padahal Allah tahu. Israfil menjawab, Ya Rab, tinggal engkau yang hidup, kekal dan tidak mati. Tak mati lagi. Tak mati. Allah memang kekal dan tidak mati. Ada lagi yang tak mati, para pemikul arasmu. Kata 8 orang malaikat kan yang menanggung aras tu. Jibril, Mikail dan aku. Yang tak mati lagi. Jibril, Mikail, Israel. Jibril, Mikail dan aku, dia kata. 8 ni? Allah. Tak 8 kecuali Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Kemudian Allah berkata, matilah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah menjadikan Arash berbicara. Arash boleh bercakap. Arash bertanya, Ya Rab, apakah Jibril dan Mikail mati? Allah menjawab, diamlah. Engkau telah menetapkan, aku telah menetapkan kematian atas setiap orang yang berada di bawah Arashku. Kedua malaikat itu pun mati. Kemudian malaikat maut datang kepada Tuhan. Mana Israel lah. Israel. Israel ni. Kemudian malaikat maut datang kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Malaikat maut berkata, Ya Rab, Jibril dan Mikail telah mati. Jibril dan Mikail mati dulu. Israel ada lagi. Tinggal aku dan para malaikat pemikul arash. Tinggal aku dan para malaikat pemikul arash. Allah berkata, matilah para pemikul arashku. Mati pula yang memikul arash, mati. Maka mereka pun mati. Allah menyuruh Arash mengambil sangkakala itu dari Israfil. Kemudian malaikat maut datang kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Ia berkata, Ya Rab, para pemikul Arashmu telah mati. Maka Allah bertanya, padahal dia lebih tahu tentang siapa yang hidup. Siapakah yang masih hidup? Malaikat maut berkata, Ya Rab, tinggal engkau yang hidup, kekal dan aku sendiri. Mana tinggal ketika ini tinggal Allah dan apa? Israfil. Israfil. Kan? Sebab dia nak tiup ni sekejap lagi, nak bagi orang hidup balik ni. Malaikat tinggal engkau yang hidup kekal dan aku sendiri. Kemudian Allah berkata, engkau adalah makhlukku, aku telah menciptakanmu, maka matilah engkau. Malaikat maut pun mati. Allah menghamparkan dan melipat bumi sebanyak 3 kali. Mati dah, tinggal Allah saja yang kekal. Akulah Al-Jabbar. Allah yang Maha Perkasa. Allah kata 3 kali. Lantas Allah berseru, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Tak ada siapa dah. Semua dah mati. Kalau kita lihat, tak ingat saya dalam ayat apa, tapi bunyi ayat tu, limanil mulkul yaum. Untuk siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaum. Allah sendiri jawab. Tak ada siapa dah. Allah sendiri jawab. Lil wahidil qahhar. Lil wahidil qahhar. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Allah sebut sebanyak 3 kali. Namun tidak seorang pun menjawab. Nak jawab macam mana? Semua dah mati. Maka Allah menjawab sendiri. Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah yang Maha Perkasa. Lillahi al-wahidil qahhar. Allah, betul, Allah menggantikan bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Ini mana setelah nafkhatu sa'iq,
semua mati, tinggal hanya Allah. Masa inilah Allah menggantikan bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Jadi rupanya kita tak pergi mahsyar lagi ke? Kita tak pergi mahsyar lagi kan ni? Belum bangkit lagi. Belum lagi. Jadi Allah nak prepare untuk mahsyar lah kot dia. Prepare untuk mahsyar. Okey. Allah menggantikan bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Allah menghampar dan meratakannya sehingga tidak ada tempat yang rendah maupun tinggi. Tak ada. Mana rata? Semuanya rata. Di mana sebut dalam ayat apakah? Disebut begitu. Dalam suratul Kahfi ke apa? Awal-awal itu. Yang kita dah baca tu. Sehingga kemudian Allah menghampar dan meratakannya sehingga tidak ada tempat yang rendah maupun tinggi. Tak ada tempat rendah, tak ada tinggi, semua rata. Kemudian Allah membentak semua makhluk dengan suara yang keras. Keadaan mereka pun kembali seperti asal. Allah membentak semua makhluk dengan suara yang keras. Itu nafkhah yang ketiga lah agaknya tu. Nafkhatul ba'si wan nusyur. Keadaan mereka kembali seperti asal. Barang siapa yang berada di dalamnya maka dia berada di dalamnya, dan barang siapa berada di atasnya maka ia pun berada di atasnya. Allah menurunkan air dari bawah arasy. Allah menyuruh langit menurunkan hujan selama 40 hari hingga air berada di atas mereka setinggi 12 hasta. Tak boleh nak bayangkan macam mana. Masa ini perintah lagi hujan tu Mikael yang turunkan, dia sendiri lah, salah. Ya. Mikael kan mana dengan perintah Allah lah ni. Allah menyuruh langit menurunkan hujan selama 40 hari hingga air berada di atas mereka setinggi 12 hasta. Allah menyuruh jasad-jasad tumbuh sehingga jasad-jasad dia pun tumbuh seperti tanaman. Ini tumbuh ni dari inilah. Dari tulang apa tu? Arab kata ajizuz zanab. Sulbi. Sulbi kan dia panggil. Tulang yang satu tu. Tulang yang tongking tu. Sulbi. Orang putih panggil apa tahu? Orang Arab kata ajizuz zanab. Macam ekor tu kan. Yang kata dia makna tulang tu tak apa? Tak reput, tak apa tu. Dan tulang tu lah ditumbuh. S1. Makna bila lepas turun hujan semua tu, maka Allah menyuruh jasad-jasad tumbuh. Sehingga jasad-jasad itu pun tumbuh seperti tanaman. Setelah tubuh mereka kembali sempurna seperti asalnya, Allah berkata, hiduplah Jibril dan Mikail. Barulah perintah supaya Jibril dan Mikail hidup. Keduanya pun hidup semula. Kemudian Allah menyuruh mendatangkan roh-roh kaum muslimin. Kemudian Allah menyuruh mendatangkan roh-roh. Jadi roh kaum muslimin berkilauan, memancar cahaya. Sedangkan roh yang lainnya gelap. Allah memegang semua roh itu dan memasukkannya ke dalam sangkakala. Roh itu dimasukkan dalam sangkakala. Nanti bila ditiup nanti keluar balik. Nanti dia apa ni? Dia cari dia punya ni lah. Dia punya tubuh-tubuh tu. Selanjutnya Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala untuk membangkitkan makhluk. Inilah nafkhatul ba'si wan nusyur. Israfil meniup sangkakala untuk membangkitkan makhluk. Nafkhatul ba'si wan nusyur lah ni. Mana membangkitkan. Bila dia bangkitkan semula tu, 4 malaikat saja yang dibangkitkan, Ustaz. Yang ada kan. Jibril, Mikail, Israfil. Israfil pun meniup sangkakala dan para roh keluar laksana lebah yang memenuhi antara langit dan bumi. Keluar baliklah daripada sangkakala tadi ni. Allah berkata, demi keperkasaan dan kebesaranku, hendaklah setiap roh kembali kepada jasadnya. Maka masuklah roh itu ke dalam jasad mereka di bumi.
Roh-roh itu masuk ke dalam jasad melalui hidung. Dan jasad-jasad itu berjalan seperti racun dalam tubuh yang disengat. Seperti racun dalam tubuh yang disengat. Mereka berkaki ayam, bertelanjang. Masa ni menuju kepada masa ni. Mereka berkaki ayam, bertelanjang dan tidak bersunat. Kemudian mereka berhenti di satu tempat selama 70 tahun. Berhenti. 70 tahun berhenti. Mereka menangis hingga air mata mereka habis dan mengeluarkan air mata darah. Yang kata air mata darah ni. Macam ni lah. Sementara orang-orang mukmin berkeringat hingga bergenang hingga ke paras mulut atau dagu. Mereka resah dan berkata, siapa yang akan memohon syafaat bagi kita kepada Tuhan? Siapa yang lebih patut melakukan itu selain Adam? Allah menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan dari rohnya. Mereka mendatangi Adam dan meminta pertolongan. Ini cerita masa Adam pada mahsyar itulah. Sebab menunggu lama. Menunggu lama dah tak sabar. Pergi memohon kepada Nabi Adam. Okay. Mereka mendatangi Adam dan meminta pertolongan Adam. Minta pertolongan. Adam menolak. Nabi Adam menolak dan berkata, aku tidak patut melakukan itu. Kemudian mereka mendatangi Nabi demi Nabi. Seorang Nabi, seorang Nabi, seorang Nabi, seorang Nabi. Namun semuanya menolak. Rasulullah SAW berkata, ini hadislah Rasulullah SAW berkata, mereka datang kepadaku. Tadi itu, yang pergi kepada Adam dan Nabi-Nabi lain tuan, datang kepada Nabi kita SAW. Maka aku pun pergi ke Al-Fahsh, lalu sujud di sana. Ini ada satu tempat lah maksud dia ni. Nabi tuju ke tempat tu dan Nabi pun sujud mohon kepada Allah lalu sujud di sana. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, apakah Al-Fahsh tu pada? Nabi SAW menjawab, sebuah tempat di depan aras. Mana ada sebuah tempat di hadapan aras Allah. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepadaku. Nabi cerita ni. Lalu memegang tanganku dan mengangkatku. Allah berkata, hai Muhammad, apa yang berlaku denganmu? Aku menjawab, ya Rabb, engkau janjikan syafaat bagiku. Maka terimalah syafaatmu. Aku kembali dan berdiri bersama orang ramai. Di saat kami berdiri, tiba-tiba kami mendengar suara keras dari langit. Kamu penghuni langit dunia, turun seperti penghuni bumi dari golongan jin dan manusia. Apa ni? Punya suara tu suara golongan jin. Ketika mereka mendekati bumi, memancarlah cahaya dari bumi dan mereka berbaris. Kami berkata kepada mereka, apakah ada Tuhan kami di antara kalian? Mereka menjawab, tidak ada. Mereka turun dalam bilangan yang banyak. Allah turun dalam naungan awan-awan dan para malaikat. Para malaikat pada ni. Dan para malaikat. Maknanya tidak ada. Apakah ada Tuhan kami di antara kalian? Mereka menjawab tidak ada. Mereka turun dalam bilangan yang banyak. Allah turun dalam naungan awan dan para malaikat. Sekarang mereka ada 4. Maksudnya kaki mereka berada di paras. Oh, ni malaikat lah ni. Sekarang mereka ada 4. Kaki mereka berada di paras bumi paling bawah. Sementara bumi dan langit berada di pangkuan mereka. Dan arasy berada di atas pundak mereka. Mereka bertasbih. Ini mana malaikat-malaikat ni. Mereka bertasbih dengan suara keras. Mengucapkan subhanallah. Subhana zil izzati wal jabarut. Subhana zil izzati wal jabarut. Subhana zil mulki wal malakut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanalladzi yumitu. Subhanalladzi
Mana dia? Subhanalladzi yumitu khalaiq wala yamut. Mana dia? Subhanazil izzati wal jabarut yang pertama. Kedua, subhanazil mulki wal malakut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. La subhanalladzi yumitul khalaiq wala yamut. Apa makna dia? Subhanazil izzati wal jabarut. Maha suci Allah yang mempunyai izzah, kemuliaan dan kekuasaan. Subhanazil mulki, maha suci Allah yang memiliki kerajaan di langit dan wal malakut ni macam kerajaan langit lah. Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Allah yang maha hidup yang tidak mati. Subhanalladzi, maha suci Allah yang yumitu, yang mematikan makhluk-makhluk sedangkan dia tidak mati. Wala yamut. Itu dia makna dia. Kemudian Allah meletakkan kursinya di bumi. Apa maksud kursi ni? Kursi. Wasi'ah kursi tu yang kita kata kita baca dalam surah apa ni? Surah apa tu? Ayat kursi tu. Kursi tu kan. Kemudian Allah meletakkan kursinya di bumi yang dikehendakinya dan berseru, hai golongan jin dan manusia, aku telah mendengarmu sejak aku menciptakanmu sampai hari ini. Ku dengar perkataanmu dan kulihat amalan-amalan. Maka dengarkanlah, sesungguhnya itu adalah amal-amal dan kitab-kitabmu yang kami bacakan. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, maka jangan menyalahkan selain dirinya. Selanjutnya Allah menyuruh Jahannam, Jahannam ni mengeluarkan lehernya dan menjulur. Dan dalam gelap, kemudian Allah berfirman, wamtazul yawma ayyuhan. Tak boleh capai fikiran. Apa dia? Tak boleh nak capai fikiran, meremang belum rumah, kata Cik Timah. Yalah, kita duduk terasa ni macam mana keadaan hari kiamat tu. Ni dalam ayat dalam surah Yasin ni pula Allah sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sebelum tu Allah cerita pasal orang-orang yang Allah masuk syurga kan. Memanglah mereka ni dapat sesuatu yang amat menyukakanlah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Mereka dengan isteri-isteri mereka, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Menikmati buah-buahan, menikmati tempat tinggal yang sangat selesa. Walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Kemudian mereka, malaikat ucap pula salamun qaulam mir rabbir rahim, daripada Tuhan. Tuhan mengucap salam kepada mereka, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ucapan baik dan apa yang dinikmati oleh ashabul jannah. Tapi apa yang berlaku kepada al-mujrimun? Mujrimun ni siapa? Itu orang yang berdosa. Yang berdosa, al-mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sampai habis kita baca, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Tempelak Allah kepada orang yang buat orang mujrim. Hazihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Takutnya bila Allah kata, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada orang-orang yang mujrim, yang melakukan kejahatan, wamtazul yawma, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin. Kamu tak boleh campur bersama dengan orang mukmin. Tadi orang mukmin kan, mereka semua tu masuk syurga, menikmati kenikmatan yang ada dalam syurga dengan isteri-isteri, dengan dengan apa-apa makanan, buah-buahan semua tu. Yang berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Dia sebut apa?
Wamtazul yauma, yauma, mana pada hari ini. Ini pada hari itulah hari yang hari pembalasan tu. Hai orang-orang yang berbuat jahat, ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Seolah Allah nak kata, wahai orang-orang yang berbuat jahat, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Tak boleh bersama dengan orang mukmin. Kamu tak layak bersama-sama dengan orang mukmin. Bukankah aku telah memerintahkan kamu? Allah nak terpelak ni. Bukankah aku telah memerintahkan kamu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah? Bukankah aku telah memerintahkan kamu, wahai bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Allah ta'budu syaitan. Sebab syaitan tu apa? Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sebut lagi, wa an ya'buduni. Dan hendaklah kamu menyembah aku, an ya'buduni. Haza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau kau sembah aku, mana? Inilah jalan yang lurus. Haza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan. Walaqad adalla. Dan sesungguhnya walaqad adalla, menyesatkan. Mana syaitan menyesatkan. Tengok, adalla ni verb ni. Verb. Mana subjek dia? Subjek dia mustatir dalam adalla. Taqdir huwa balik kepada syaitan. Laqad adalla minkum. Sesungguhnya dia telah menyesatkan. Dia syaitan. Dia telah menyesatkan. Mana dia tadi? Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar antara jibillan katsira. Jibillan katsira itu mana? Sebahagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Afalam takunu taqilun? Afalam takunu taqilun? Kamu tak fikirkannya? Kamu tak guna akal? Afalam takunu taqilun? Akal, taqilun. Oleh kamu tidak memikirkannya, maka ini balasan kamu. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini dia. Ini dia hazihi. Jahannam. Jahannam muzakkar kan muannas? Sebab apa dia kata hazihi? Muannas hazihi. Muannas sama seperti Muannas sebagai hazihi. Sama seperti kita jumpa dulu nafsun. Nafsun, qamara, qamari. Ardun, muannas kan. Macam itulah. Tu dengan hazihi. Inilah dia jahannam. Inilah dia neraka jahannam yang dulu kamu diancam dengannya. Tu'adun, diancam dengannya. Diberi peringatan kepada kamu. Dulu. Nabi dulu. Kiralah ni zaman daripada Adam sampai kiamat ni. Mana nabi-nabi tu datang membawa memberitahu berita gembira dan memberi ancaman kalau tak ikut, kalau tidak takwa kepada Allah, kuntum tu'adun. Oleh sebab itu, islauhal yauma, masuklah ke dalamnya pada hari ini. Masuk ke dalamnya pada hari ini. Bima kuntum takfurun. Disebabkan kamu Ini adik, orang tu mengingkari. Okey ya. Ni kita tengok kalau kita baca Yasin kat situ, makna itulah Allah ancam kat situ. Allah tempelak balik kita. Apa dulu tak ikut. Ni dia. Dah janji. Kalau tak ikut, nak masuklah pada hari ini di dalam jahannam tu. Hadhi jahannam allati kuntum tu'adun. Islauha. Masuk. Islauha. Pada hari ini. Dengan sebabkan apa yang kamu mengingkari. Allah memisahkan orang-orang dan menyeru mereka untuk melihat buku catatan amal. Pisahkan. Amtazul yauma. Dipisahkan. Saat itu mereka berlutut kerana merasakan ketakutan yang sangat. Ini kita boleh lihat dalam surah Al-Jasiyah lah ni. Jasiyah tu makna melutut. Tara kulla ummatin jasiyatan. Lepas tu dapat dilihat
Pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat, watara kamu dapat melihat setiap umat, kullu ummatin jasiyatan, berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amal. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu diberi apa? Kamu diberi catatan. alasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Kamu diberi balasan. Balasan tujzauna, diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan. Itu dalam surah Al-Jasiyah ayat 28. Rupanya melutut ni nak menunjukkan ketakutan manusia ketika itu kerana nak terima kitab amalan dia. Kemudian Allah memberi keputusan atas makhluk-makhluknya kecuali manusia dan jin. Setelah itu kemudian Allah memberi keputusan atas makhluk-makhluknya kecuali manusia dan jin. Setelah itu Allah mengadili manusia. Dan yang pertama diadili adalah tentang pertumpahan darah. Maka datanglah orang yang terbunuh dalam membela agama Allah. Allah menyuruh orang-orang yang terbunuh membawa kepalanya sementara batang lehernya berlumuran darah. Mereka berkata, "Ya Rabb, mengapa orang ini membunuhku?" Allah juga bertanya, "Mengapa engkau membunuhnya?" Orang itu menjawab, "Ya Rabb, aku membunuhnya supaya kemuliaan menjadi milikmu." Allah berkata, "Engkau benar." Maka Allah menjadikan wajahnya seperti cahaya langit. Kemudian malaikat membawanya ke syurga ini. Mengenai orang yang apa ni? Jihad fisabilillah lah ni. Kita tengok sini dia kata apa? Setelah Allah mengadili manusia, kemudian Allah memberi keputusan atas makhluknya, kecuali manusia dan jin. Setelah itu Allah mengadili manusia. Yang pertama diadili adalah tentang pertumpahan darah. Mana orang yang berjuang di jalan Allah. Setelah itu datang orang yang terbunuh dengan sebab lain. Tadi terbunuh fisabilillah. Setelah itu datang orang yang terbunuh dengan sebab lain dan menyuruh orang yang terbunuh membawa kepalanya dengan batang leher berlumuran darah. Orang itu berkata, "Ya Rabb, mengapa orang ini membunuhku?" Allah juga bertanya, "Mengapa engkau membunuhnya?" Dia menjawab, "Ya Rabb, aku membunuhnya supaya aku mulia." Allah berkata, "Celakalah engkau." Begitulah seterusnya, setiap jiwa yang mati dibunuh, pembunuhnya mendapatkan balasannya. Dan setiap hak yang dizalimi saat itu dipenuhi sebagai balasannya. Semua itu berlangsung dalam kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia menyeksa. Dan jika dia menghendaki, maka dia mengasihinya. Setelah Allah selesai melakukan itu, berserulah seorang juru panggil yang terdengar oleh seluruh makhluk. Dia berkata, "Hendaklah setiap kaum mendatangi Tuhan dan sembahan masing-masing." Mula-mula diadili ialah orang yang yang perang fisabilillah tu. Yang kedua ialah orang yang mati dibunuh. Mati dibunuh. Kemudian yang kedua ni iaitu orang yang menyembah berhala. Yang diadili yang kedua itu orang yang menyembah berhala. Saat itu di hadapan setiap orang yang menyembah sesuatu selain Allah muncul sekujur tubuh manusia-manusia. Kemudian Allah menciptakan malaikat dalam wujud Uzair dan Isa. Uzair diikuti oleh orang Yahudi dan Isa diikuti oleh kaum Nasrani. Kemudian Tuhan-Tuhan mereka menuntun mereka ke neraka. Inilah yang dikatakan, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun."
Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalam. Jadi yang masuk neraka itu adalah akan kekal di dalam. Sebab mereka menyembah selain daripada Allah. Ketika yang ada tinggal orang-orang mukmin dan di antara mereka terdapat orang-orang munafik. Allah menampilkan suatu bentuk dan berkata, hai sekalian manusia, orang-orang telah pergi, maka pergilah kepada Tuhan-Tuhanmu dan apa yang kalian sembah. Maka mereka menjawab, demi Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain Allah. Ini orang munafik kot jawab ni. Kami tidak menyembah selain dia. Kemudian Allah menunjukkan kebesarannya hingga mereka tahu bahawa dia adalah Tuhan mereka. Mereka pun melutut sujud. Allah menunggu selama yang dikehendaki Allah. Kemudian dia mendatangi mereka dan berkata, hai sekalian manusia, orang-orang sujud di atas wajah-wajah mereka dan setiap munafik tersungkur di atas punggungnya. Allah memasang jambatan di tengah Jahannam seperti rambut atau seperti sisi pedang yang tajam. Di atasnya terdapat duri seperti duri pohon sa'adan. Kena lalu siratul mustaqim ni. Kemudian mereka melewatinya. Ada yang mampu melewatinya dalam sekelip mata. Ada yang selamat dan utuh. Ada yang selamat tapi terluka. Dan ada pula ada yang luka-luka mukanya serta terjatuh ke dalam jahannam. Ketika penghuni syurga pergi ke syurga, mereka berkata, siapa yang memberi syafaat bagi kita dan memasukkan kita ke dalam syurga? Siapa yang lebih patut untuk melakukan itu daripada Adam? Allah menciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan berbicara sedikit kepadanya. Kemudian mereka mendatangi Adam untuk meminta pertolongan. Namun Adam menjawabnya, aku tidak patut melakukan itu. Justru hendaklah kalian mendatangi Nuh. Ia adalah Rasul pertama yang diutuskan Allah kepada makhluknya. Maka mereka pun mendatangi Nuh dan meminta pertolongan kepadanya. Nuh menjawabnya, aku tidak patut melakukan itu. Kerananya hendaklah kalian mendatangi Musa. Maka mereka pergi meminta tolong kepada Musa. Serta macam tadilah. Yang mula tadi. Tapi dia tak sebutlah satu persatu. Di sini dia sebut satu-satu. Pergi kepada Nuh, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Adam, Nuh, Musa. Namun Musa menjawab, aku tidak patut melakukan itu kerananya. Hendaklah kalian mendatangi Rasulullah dan kalimahnya itu Isa bin Maryam. Mereka pergi minta tolong kepada Isa, namun Isa juga menjawab, aku tidak patut melakukannya kerana itu hendaklah kalian mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian mereka mendatangiku dan Tuhanku menjanjikan 3 syafaat bagiku. Maka aku pergi dan aku pegangi pegangan pintu. Kemudian aku minta dibukakan pintu, lalu pintu itu pun dibukakan. Maka masuk dan disumbat. Ketika masuk, aku memandang kepada Tuhanku, aku pun sujud kepadanya. Allah mengizinkan aku memuji dan mengagungkannya. Dan ucapan yang tidak pernah diizinkannya kepada siapapun. Kemudian Allah berkata, hai Muhammad, berilah syafaat. Mintalah sesuatu, tentu engkau diberi. Ketika aku angkat kepalaku, Allah berkata, apa keperluanmu? Aku menjawab, ya Rabb, engkau menjanjikan syafaat bagiku. Maka terimalah syafaatku bagi penghuni syurga, supaya mereka masuk syurga. Allah berkata, aku telah menerima syafaatmu dan aku izinkan mereka masuk syurga. Rasulullah SAW berkata, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian di dunia lebih mengetahui isteri dan rumah kalian daripada penghuni syurga mengenali isteri dan rumah mereka. Setiap laki-laki mendapatkan 72 orang isteri dan 2 orang perempuan yang mempunyai kelebihan. Ia masuk memiliki perempuan yang pertama dalam sebuah kamar dari yakut, batu-batu permata di atas tempat tidur emas dan dimahkotai mutiara. Ia meletakkan tangannya di antara kedua pundak perempuan itu dan melihat kulit serta daging di balik baju bahagian dadanya. Juga melihat betisnya seperti melihat kawat di dalam biji yakut. Hatinya
menjadi cermin bagi perempuan itu, dan hati perempuan itu menjadi cermin bagi saat keduanya tidak merasa jemu. Tiba-tiba terdengar suara, kami telah mengetahui bahwa engkau tidak jemu, akan tetapi engkau mempunyai isteri-isteri yang lain. Kemudian ia keluar dan mendatangi mereka satu persatu. Setiap kali ia mendatangi seorang isteri, ia berkata, demi Allah, tidak ada dalam syurga orang yang lebih baik dari ini. Tidak ada dalam syurga sesuatu yang lebih kusukai berbanding kau. Nabi SAW berkata, apabila penghuni neraka masuk neraka, mereka masuk sesuai dengan amal-amal mereka. Ada yang masuk mencapai kedua telapak kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang masuk seluruh tubuhnya kecuali mukanya. Allah telah mengharamkan mukanya dari api neraka. Rasulullah SAW berkata, maka aku katakan, ya Rabb, terimalah syafaatku bagi orang-orang yang masuk neraka dari umatku. Allah berkata, keluarkanlah orang yang kamu kenal. Maka orang-orang yang aku kenal pun keluar hingga tidak berbaki seorang pun. Setelah itu setiap Nabi dan syahid memberi syafaat. Allah berkata, keluarkanlah orang yang kalian dapatkan dalam hatinya iman seberat dinar. Kalau ada iman seberat dinar, maka mereka pun keluar hingga tidak tinggal seorang pun. Allah juga berkata, keluarkanlah orang yang kalian temui dalam hatinya iman sebesar 2/3 dinar. Pun sepertiga dinar dan sebesar biji sawi. Maka mereka pun keluar hingga tidak tinggal seorang pun. Seorang pun orang yang mengerjakan satu kebaikan kerana Allah di dalam neraka, serta tidak tinggal seorang pun yang mempunyai syafaat, melainkan diterima syafaat. Bahkan iblis mengharap untuk mendapat syafaat kerana ia melihat rahmat Allah. Kemudian Allah berkata, tinggal aku dan aku adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari Jahannam dalam jumlah yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah menyebarkan mereka di sebuah sungai yang bernama Sungai Kehidupan. Maka tumbuhlah mereka seperti biji di tanah bekas banjir, yang dekat dengan matahari berwarna hijau dan yang dekat dengan bayangan berwarna kuning. Mereka tumbuh menjadi seperti debu. Tertulis di batang leher mereka, penghuni Jahannam yang dibebaskan. Ar-Rahman Azza wa Jalla, penghuni syurga, mengenali mereka kerana tulisan itu. Mereka tidak berbuat satu kebaikan pun, tetapi mereka tinggal di syurga. Siapa? Mereka ni dapat tinggal di syurga je, tapi tak ada buat kebaikan. Berapa dapat syurga juga. Ada pula tanda. Ada pula diberi tanda kepada dia. Penghuni Jahannam yang dibebaskan oleh Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab dia umat Nabi Muhammad lah. Kelebihan dia kan. Umat Nabi Muhammad. Mana kelebihan dia, rahmat tu. Seorang penyair menggambarkan hari kiamat sebagai berikut. Bayangkanlah dirimu, hai orang yang terpedaya. Hai orang yang terpedaya, hari kiamat ketika langit bergoncang, matahari digulung dan didekatkan hingga di atas kepala manusia, dan sinarnya berubah menjadi keruh. Bintang-bintang berguguran dan bertebaran seperti awan. Ketika gunung-gunung memuntahkan isinya, rumah-rumah menjadi kosong dan tidak ada penghuninya. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak berdaya. Ini semua ada disebut dalam Al-Quran. Tidak berdaya dan berkata kepada pemiliknya, hendak ke mana kalian? Apabila haiwan-haiwan liar dikumpulkan. Dalam surah apa? Izal wuhush husyirat. Apabila haiwan liar dikumpulkan pada hari kiamat di atas dosa, apakah mereka dibunuh oleh orang yang berkuasa? Apabila orang-orang Muslim yang dipercayai kahwin dengan bidadari yang berhias, apabila Tuhan yang Maha Agung melipat langit dengan tangan kanannya, seperti melipat lembaran kitabnya yang terbentang. Apabila kitab-kitab catatan pada waktu itu berguguran, maka tabir perlanggaran orang-orang yang berdosa disingkapkan. Apabila lembaran-lembaran kitab dibentangkan dan berterbangan, dan engkau lihat bintang-bintang di langit berpusing, apabila langit tercabut dari pusat, apabila neraka menyala-nyala dan menimbulkan suara gemuruh, apabila syurga berhias dan berdandan untuk pemuda yang sabar atas cubaan, apabila janin bergantung pada ibunya, takut qisas dan hatinya merasa resah
bagaimana nasib orang yang terus menerus buat dosa. Ini gambaran apa yang ditulis oleh seorang penyair yang kebanyakan ayat-ayat dia tu diambil daripada ayat Quran. Berbagai kengerian di hari kiamat. Apa yang mengerikan di hari kiamat. Ini surah Zalzalah ni. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan, zulzilatil ardu. Tengok, zulzilat yang muannas ni. Zulzilat, asal dia zulzilat. Sebab apa? Sebab dia punya subjek adalah al-ardu. Sebab ardu ni muannas, fi'il pun jadi muannas. Wa akhrajatil ardu. Sama juga asal dia akhrajat. Akhraja, akhraju, akhrajat. Ta ni tak taknis. Yang lepas dia tu lah subjek. Yang lepas dia tu lagi adalah objek. Asqala. Qala al-insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Iza zulzilatil ardu zilzal. Wa akhrajatil ard, dan bumi telah mengeluarkan akhrajatil ard asqalaha, beban-beban berat dia. Beban-beban berat bumi yang terkandung di dalam bumi. Dan manusia bertanya. Qala al-insan, berkata manusia, bertanya. Malah, mengapa dengan bumi ni apa jadi? Mengapa bumi jadi begini? Mengapa bumi jadi begini? Bumi jawab kan. Tuhan yang suruh dia bersikap demikian. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Sebab Allah telah bagi wahyu pada dia supaya dia muntahkan kan. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan, manusia hari itu keluar ramai-ramai ashtatan liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan mereka. Okey, ini disebut lagi sekali. Allah Ta'ala juga berfirman ayat tadi ya, dalam surah apa ni? Surah apa tadi? Surah Al-Hajj. Lagi sekali disebutkan, dia sebut keadaan hari kiamat tu yang berlaku kepada wanita yang menyusukan anak, dibiarkan saja. Yang wanita yang mengandung akan keluar kandungannya. Kau melihat manusia macam mabuk, tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Sebab apa? Terlalu takut dengan keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu. Itu adalah beberapa perkara yang menimbulkan ketakutan pada awal terjadinya kiamat. Telah disebutkan dalam hadis Ibnu Rafi' mengenai sangkakala bahawa langit terbelah antara tiupan yang menimbulkan ketakutan dan yang menyebabkan pingsan. Nafkhah tu. Antara nafkhatul faza' dengan nafkhatul sa'i. Berlaku tu. Begitu pula goncangan dan terbelahnya bumi sehingga manusia lari bercerai-berai. Tentang pukang. Okay. Pembahagian manusia, klasifikasi manusia pada hari kiamat. Dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, umat manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Segolongan berjalan kaki, segolongan menaiki kenderaan, dan segolongan berjalan di atas wajah mereka, jalan di atas muka mereka. 3 golongan tu. Satu jalan kaki, satu naik kenderaan, dan segolongan lagi berjalan atas muka. Tak bayang, tak boleh kita nak bayang macam mana jalan atas muka. Muka duduk bawah lah, duduk kat tanah tu, berjalan atas muka. Tahulah macam mana. So dia kata 3 golongan ni. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka? Sahabat pun heran, macam mana ni jalan atas muka ni? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah yang membuat mereka berjalan di atas muka mereka, sanggup membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Allah mana berkuasa. Mereka menghentikan wajah mereka setiap tempat yang tinggi dan duri. Bila sampai tempat tinggi ataupun berduri, mereka hentikan kat situ. Ibnu Katsir mengatakan,
Menghimpunkan itu adalah penghimpunan orang-orang yang ada di akhir dunia dari berbagai wilayah. Nah, yang dikatakan mahsyar tu himpunan itulah. Iaitu himpun daripada wilayah mana? Negeri Syam. Mereka terdiri atas 3 golongan. Golongan berjalan dengan makan, berpakaian dan berkenderaan. Segolongan manusia ada kalanya berjalan, ada kalanya menaiki kenderaan. Mereka bergiliran menaiki seekor unta. Bergiliran menaiki seekor unta. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain, dalam hadis. 2 orang di atas seekor unta. Itu. Bukan ada kenderaan-kenderaan yang hebat-hebat. Unta. 2 orang di atas seekor unta dan 3 orang di atas seekor unta. Ada naik 2 orang. Seekor unta ada naik 3 orang. Atau dalam hadis lain, bagi mereka dikumpulkan dalam kepungan api. Itulah api yang keluar dari bumi Eden. Ada api yang akan keluar dari bumi Eden yang akan mengheret orang-orang dari segenap penjuru menuju kepada mahsyar. Kita pun tak bayang macam mana ya api itu. Barang-barang siapa yang ketinggalan, ia pun dimakan api. Apa ketinggalan, api akan makan dia. Semua itu menunjukkan bahawa kejadian itu berlangsung di akhir dunia. Ada di antara kiamat, di antara tanda kiamat besar tu, itu api akan akan mengiring, mengheret orang-orang dari segenap penjuru menuju kepada mahsyar. Semua itu menunjukkan bahawa kejadian itu berlangsung di akhir dunia. Kerana mereka makan, minum dan menaiki kenderaan dan orang-orang yang tertinggal binasa dimakan api. Andai kata kejadian itu sesudah tiupan kebangkitan, tidak ada lagi kematian maupun kenderaan yang berjalan dan tidak ada makanan dan minuman, serta tidak ada perjalanan di padang yang luas. Yang sangat mengherankan adalah Abu Bakar Al-Baihaqi setelah meriwayatkan sebahagian besar hadis ini, membenarkan bahawa menaiki kenderaan ini terjadi di hari kiamat. Ia berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Maknanya berlaku di hari kiamat. Naik kenderaan ini memang ada. Ini ayat dia. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah hari itu yauma. Yauma kalau ada awal tu selalunya dengan untuk mengingatkan. Ingatlah hari yauma. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Kami mahsyarkan, kami kumpulkan orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Ila rahman. Kepada rahman, kepada Tuhan mereka. Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat. Wafda. Perutusan yang terhormat. Kalau macam kita kata wakil lah. Delegasi. Perutusan terhormat. Dan kami akan menghalau. Wa nasuqul mujrimin. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah. Mana mereka ini dihormati. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka. Wa nasuqul mujrimin. Ini orang durhaka pergi ke mana? Ke neraka Jahannam. Ila Jahannam wirda. Dalam keadaan dahaga. Wirda tu dalam keadaan dahaga. Ibnu Katsir menyanggah. Bagaimana boleh dibenarkan mentafsirkan ayat dengan hadis dan disebutkan bahawa di antara mereka ada 2 orang di atas seekor unta, 3 orang atas seekor unta dan 10 orang di atas seekor unta. Juga telah ditegaskan bahawa perkara itu disebabkan sedikitnya kenderaan. Sebab sedikitnya kenderaan. Sebab itulah ada yang naik 2, ada yang naik sampai 10. Adapun hadis lain yang meriwayatkan dari beberapa jalan lain dari sejumlah sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lainnya yang berbunyi, dan kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan berkaki ayam, telanjang badan dan tidak bersunat. Perkara itu adalah pengumpulan yang lain. Ini terjadi pada hari kiamat. Sudah tiupan kebangkitan. Orang bangun dari kubur, mereka dalam keadaan berkaki ayam, telanjang badan dan tidak bersunat. Allah Ta'ala berfirman,
Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Umyan tu dalam keadaan buta. Wa bukman, bisu. Bukman tu bisu. Wa summan, dan tuli. Kita baca dalam surah Baqarah kan, summum bukmun umyun. 3 benda ni. Di hari kiamat besok, mereka dikumpulkan, diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, umyan, buta, bukman, bisu, summan, tuli. Tempat kediaman mereka, ma'wahum. Kalau kita jumpa dalam Quran, ma'wa tu, ialah tempat kediaman mereka adalah Jahannam. Neraka Jahannam. Kullama khabat, zidnahum sa'ir. Setiap nyala api Jahannam itu, akan padam. Kami tambah lagi bagi mereka nyala. Kullama khabat, zidnahum sa'ir. Ujian ini berlangsung ketika mereka dibawa ke neraka di padang mahsyar. Telah disebutkan dalam hadis sangkakala bahawa orang-orang mati tidak merasakan apa yang terjadi. Di antaranya disebutkan dengan sebab tiupan ketakutan dan yang dikecualikan oleh Allah para syuhada. Tiupan ketakutan yang pertama tu, nafkhatul faza' tu, dikecualikan oleh Allah kepada para syuhada. Kerana mereka hidup di sisi Tuhan dan mendapat rezeki. Mereka tidak merasakan dan tidak takut kepada. Mereka pun pengsan oleh tiupan yang menyebabkan pengsan. Para ahli tafsir telah berselisih mengenai siapa yang dikecualikan dalam hal ini. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, menegaskan bahawa mereka adalah para syuhada. Para syuhada. Ada yang mengatakan mereka adalah Jibril dan Mikail, Israfil dan malaikat maut. Ada yang menambahkan para pemikul arash dan juga mana juga termasuk yang dikecualikan. Ada pula yang berpendapat selain itu. Disebutkan dalam hadis tentang sangkakala bahawa penghuni dunia menunggu lama antara tiupan ketakutan dan tiupan pingsan. Nafkhatul faza', tiupan ketakutan ni kita panggil nafkhatul faza', dan tiupan pingsan nafkhatul sa'i. Penghuni dunia menunggu lama tiupan ketakutan dan tiupan pingsan. Itu yang kata jarak tu lama, dia tunggu lama, kita tak tahu. Itu hanyalah dalam ilmu Allah. Sementara mereka menyaksikan berbagai kengerian dan peristiwa-peristiwa hebat tersebut. Kerananya semua penghuni langit dan bumi yang terdiri dari manusia, jin dan para malaikat akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Ada yang mengatakan yang dikecualikan itu adalah para malaikat, pemikul arash, Jibril, Mikail dan Israfil. Ada yang mengatakan mereka adalah para syuhada. Ada pula yang berpendapat lain. Tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan. Iaitu Allah berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibal fakanat saraba," dalam surah An-Naba. Iaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibuka langit, futihatis sama'u. Futihat, dimuannaskan sebab as-sama'. Futihatis sama'u, dibuka langit. Maka fakanat abwaba, terdapatlah beberapa pintu. Wasiratil jibalu, dan dijalankan gunung-gunung. Maka ia menjadi fata morgana. Dijalankan gunung-gunung tu, maksudnya gunung-gunung tu akan apa ni? Akan pecah jadi kecil-kecil dia punya tu. Fakanat saraf, sehingga menjadi macam fata morgana. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat dalam Yasin juga ni, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun wal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Surah Yasin akhir surah. Dan ditiupkanlah sangkakala, wa nufikha fis-sur lagi ya. Kita hari ini
kita dapat ilmu tentang makna nufikha fis-sur. Bila kita jumpa nufikha fis-sur, mana ditiupkan sangkakala. Maka faizahum minal ajra, tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya. Mana orang yang dalam kubur ni keluar menuju kepada Tuhan mereka. Ila rabbihim yansilun. Ajdas tu adalah kubur. Faizahum, tiba-tiba mereka daripada kubur-kubur mereka kepada Tuhan mereka, mereka keluar dengan segera. Yansilun, keluar dengan segera. Yansilun tu keluar dengan segera. Kemudian menuju Tuhan mereka. Mereka berkata, qalu, mereka berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina. Duhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ni, kubur kami ni? Itu dijawab. Siapa jawab? Malaikat jawab, inilah dijanjikan Tuhan. Haza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ma wa'adar rahman, yang maha pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan inilah dan benarlah rasul-rasul. Rasul-rasul Allah pun telah menyatakan begitu. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidak ada teriakan, jeritan selain sekali teriakan saja. In kanat illa sayhatan wahidah. Dan sekali saja jeritan. Wa izahum jami'un ladaina muhdarun. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami, kepada Allah. Maka pada hari itu seseorang tidak akan diragukan sedikit pun. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang pun tidak akan diragukan sedikit pun. Kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Tak ragu-ragu lagi. Tak ragu pun, mana bila tak ragu dah pun, nak buat apa dah? Tak boleh nak buat apa dah. Ikrimah mengatakan, orang-orang yang tenggelam di dalam laut, daging mereka dimakan oleh ikan tanpa berbaki, kecuali tulang. Tulang-tulang itu dihempas gelombang ke tepi laut, tinggal selama beberapa waktu, berubah warna, dan hancur tinggal satu saat. Unta memakannya. Kemudian unta itu berjalan dan jatuh tergelincir hingga datang serumbungan orang. Berhenti dan mengambil unta itu lalu membakarnya. Setelah api itu padam, datang angin menerbangkan abu itu. Apabila terdengar tiupan kebangkitan, mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Para ulama menjelaskan, tiupan sangkakala menyebabkan keluarnya penghuni kubur dan yang lain-lainnya. Allah mengembalikan tulang belulang dari badan mayat dan mengumpulkan yang tercicir di langit, dalam perut binatang buas dan di tempat lainnya, hingga kembali utuh seperti asal. Kemudian Allah memasukkan roh ke dalamnya sehingga berdiri dalam keadaan hidup. Termasuklah bayi yang dulunya mati kerana keguguran. Al-Qurtubi, yang ada tafsir Qurtubi itu, menjelaskan dalam Tazkirah bahawa as-sur tu sangkakala tu. As-sur ialah tanduk yang ditiup pada tiupan pertama untuk membinasakan. Tiupan pertama, nafqatul faza'. As-sur bukanlah jamak dari kata surah, bukan. Sebab Allah tidak mengatakan fiha. Dia tak kata fiha. Fihi wa nufukhul sur. Dalam firman-Nya, kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Sedangkan yang berpendapat as-sur seerti dengan suar, jamaknya surah, antara lain Abu Ubaidah. Ini pendapatlah Ma'mar dan Al-Musanna. Pendapat ini tertolak dengan dalil yang telah kami sebutkan. Di samping itu, sangkakala untuk kebangkitan tidak ditiup dua kali. Israfil meniup sangkakala yang berbentuk tanduk dan Allah SWT menciptakan jasad manusia, lalu meniupkan roh ke dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Ibnu Zaid mengatakan Allah menciptakan manusia di bumi dengan ciptaan lain, kemudian menurunkan hujan dari langit selama 40 hari. Maka mereka tumbuh di bumi hingga kepala mereka keluar dari bumi, seperti keluarnya tanaman. Perumpamaan adalah seperti perempuan yang hampir melahirkan. Ia menunggu datangnya perintah Allah, lalu mereka dilemparkan di atas punggungnya. Para ulama kita menyatakan telah disepakati bahawa yang meniup sangkakala adalah Israfil,
Namun ada sebuah hadis yang menunjukkan bahawa yang meniup sangkakala itu bukan Israfil. Al-Hafiz Abu Nu'man meriwayatkan daripada Abdullah bin Haris, ia berkata, aku berada di tempat Aisyah dan di situ ada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab menyebut Israfil. Maka Aisyah berkata, hai Ka'ab, beritahulah aku tentang Israfil. Ka'ab menjawab, kalian mempunyai ilmu. Aisyah berkata, benar. Tapi beritahulah aku. Ka'ab berkata, ia mempunyai 4 sayap. Ni tentang sifat Israfil ni. Israfil ni mempunyai 4 sayap. 2 sayap di udara dan 2 sayap dipakainya. Sayap yang satunya di atas pundaknya, arash di atas dan pena di telinga. Arash di atas dan pena di telinga. Qalam. Apabila wahyu turun, pena itu menulis. Kemudian para malaikat belajar. Malaikat peniup sangkakala berlutut di atas salah satu lututnya dan menegakkan lututnya yang lain sambil menelan sangkakala, membongkokkan punggungnya, menggerakkan pandangannya dan melihat kepada Israfil. Ia telah disuruh agar apabila melihat Israfil telah melipat sayapnya, meniup sangkakala. Hadis tersebut gharib dari hadis Ka'ab yang meriwayatkan hanya Abdullah bin Harith. Al-Qurtubi mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan yang lainnya menunjukkan bahawa meniup sangkakala adalah Israfil. Israfil lah alaihi salam. Memang hadis Ibnu Majah menunjukkan bahawa ada malaikat lain bersamanya, tetapi meniup sangkakala adalah Israfil. Para ulama berselisih mengenai jumlah tiupan. Ada yang mengatakan 3 kali, iaitu tiupan yang menimbulkan ketakutan tersebut tadi, nafkhatul faza', dan menyebabkan pingsan, nafkhatul sa'iq, dan tiupan yang menyebabkan kebangkitan manusia dari dalam kubur, nafkhatul ba'si wan nusyur. Tiupan pertama berdasarkan firman Allah surah An-Naml yang kita ada baca tadi, sedangkan tiupan kedua dan ketiga berdasarkan firman dalam surah Az-Zumar dan kita dah baca juga ayat 68. Pendapat ini adalah pendapat Ibnul Arabi dan lainnya. Ramailah pendapat ini yang mereka menyokong tentang tiga tiupan. Ada pula mengatakan 2 tiupan. Tiupan yang menimbulkan ketakutan dan tiupan yang menyebabkan pingsan. Keduanya saling berkaitan. Maka mereka merasakan ketakutan hingga mati. Sunnah yang sahih menunjukkan bahawa hanya 2 tiupan, bukan 3. Ada yang mengatakan begitu. Sifat kebangkitan. Allah telah berfirman. Sifat kebangkitan. Wallazi yursidur riyaha bushran baina yaday rahmati. Sampailah akhir ayat. Itu ayat suratul A'raf ayat 57. Dan dialah yang meniup angin sebagai pembawa berita gembira. Yursilur riyaha bushran. Berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Baina yaday rahmati. Hujanlah. Hatta hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus. Suqnahu li baladin mait. Kami hingga apabila angin itu telah membawa angin mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus. Baladin mait itu mana daerah yang mati, mana tanduslah. Fa anzalna bihil ma. Maka kami menurunkan hujan, kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Fa anzalnahu minal ma fa akhrajna bihi min kulli samarat. Samarat berbagai jenis buah-buahan. Seperti itulah kami bangkitkan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Umpama orang yang dah mati tu macam itulah. Allah hidupkan semula, diturunkan hujan. Ya Rasulullah, Ar-Razin Al-Uqaili berkata, ya Rasulullah, bagaimana Allah menciptakan makhluk lagi dan apakah tandanya pada makhluknya? Nabi SAW menjawab, tidakkah engkau pernah melalui lembah kaummu yang kering, kemudian engkau melaluinya lagi dan ia sudah berubah menjadi hijau? Abu Razin menjawab, ya. Nabi SAW berkata, itulah tanda kekuasaan Allah pada makhluknya. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Waktu ia mati. Dari Jabir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba dibangkitkan menurut keadaannya di waktu ia mati.
dari Abdullah bin Umar yang mendengar Rasulullah bersabda, "Iza aradallahu biqaumin azaban," apabila Allah hendak menyiksa suatu kaum, maka siksaan itu menimpa orang yang ada di antara mereka. Asaba man kana fihim, asaba al-azabu man kana fihim, summa bu'isu ala a'malihim. Menimpa orang yang ada di antara mereka, kemudian mereka dibangkitkan menurut amalan mereka. Dari Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki berihram bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba dia ditendang oleh untanya hingga mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, mandikanlah dia dengan air dan bidara, stakafani, lihat dia dengan bajunya, jangan usapkan minyak wangi padanya, dan jangan tutup kepalanya kerana ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Sebab dia dalam ihram kan. Di mana manusia pada hari bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain. Dari Syaban, bekas hamba sahih Rasulullah SAW berkata, aku berdiri hampir dengan Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang ulama Yahudi. Dia berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Orang Yahudi itu lantas berkata, di mana orang-orang berada pada hari ketika bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain? Rasulullah SAW menjawab, mereka berada di tempat yang gelap di hadapan jambatan. Hadis riwayat Muslim. Dari Mujahid ia berkata, Ibnu Abbas berkata, tahukah engkau berapa luasnya Jahannam? Aku menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, benar, demi Allah kau tidak tahu. Diceritakan kepadaku oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah. Wal arda mi'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyad. Dan kami dan bumi seluruhnya dalam genggamannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi seluruhnya. Wal ardu jami'an dalam genggaman. Qabdatuhu dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit was-samawati matwiyatun biyad. Dan langit digulung dengan tangannya. Dalam surah Zumar tadi dah sebut. Di mana orang-orang pada waktu itu Nabi SAW menjawab. Lagi sahabat bertanya, di mana orang pada waktu itu? Di atas jambatan Jahannam. Di atas sirat lah. Masa tu orang ada di atas sirat. Qurtubi memberi komentar bahawa hadis-hadis tersebut adalah nas, bahawa bumi dan langit dilenyapkan dan Allah menciptakan bumi lain ketika manusia berada di atas jambatan. Allah menciptakan bumi lain ketika manusia berada di atas jambatan, iaitu as-sirat. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, bumi diganti dengan bumi yang putih seperti perak, tidak ditumpahi darah haram dan tidak dilakukan dosa di atasnya. Ibnu Mas'ud juga berkata, bumi diganti menjadi api dan surga yang dari belakangnya terlihat gelas-gelas dan gadis-gadis remajanya. Sedangkan Ali radhiyallahu mengatakan, bumi diganti menjadi perak dan langit menjadi emas. Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab berkata, bumi diganti menjadi roti yang putih dan dimakan oleh orang mukmin daripada bawah kedua telapak kakinya. Tentu pula. Jadi roti dimakan pula. Qurtubi berkata, makna ini dikatakan Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab. Itulah pendapat Ibnu Burjan dalam kitabnya Al-Irsyad. Adapun penggantian langit, ada yang mengatakan berarti berarti penggulungan matahari, bulan dan bintang-bintang ketika bertebaran. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan maksudnya ialah perbezaan keadaan. Ada ketikanya seperti luluhan perak dan ada kalanya seperti minyak gosok. Ini pendapat Ibnu Arabi. Ka'ab mengatakan maksudnya langit menjadi asap dan laut menjadi api. Ada pula yang mengatakan penggantian bumi adalah dilipatnya bumi seperti melipat lembaran buku. Abu Hasan Syabib bin Ibrahim bin Haidarah menjelaskan dalam kitab Al-Ifsah bahawa antara asar-asar tidak ada penentangan. Antara
Apa ni kata-kata sahabat dan asal-asal itulah tidak ada pertentangan. Bumi dan langit diganti 2 kali. Yang pertama, Allah SWT mengubah sifatnya sebelum tiupan yang menyebabkan manusia menjadi pingsan. Masa itu sekali. Menyebabkan manusia hingga bintang-bintang bertebaran, matahari dan bulannya mengalami gerhana serta menjadi seperti luluhan perak dan dilenyapkannya. Sementara gunung-gunung berjalan, bumi bergoyang dan lautan menjadi api. Kemudian bumi terbelah menjadi beberapa wilayah. Lalu keadaan dan bentuknya berubah. Ketika sangkakala ditiup hingga menyebabkan pingsan, langit pun dilipat, bumi dihamparkan dan langit diganti dengan langit yang lain. Itulah makna firman Allah Ta'ala. Dan terang, benderanglah bumi di padang mahsyar dengan cahaya keadilan. Bumi diganti, yakni diratakan, dikembalikan seperti asalnya. Manusia berada di atasnya dan di dalam perutnya. Dan bumi diganti untuk kali keduanya. Perkara itu terjadi di saat mereka berdiri di padang mahsyar. Lalu bumi diganti dengan bumi yang bernama As-Sahirah. Ada dalam surah apa kan? Disebut. Iza hum bis-Sahirah. Bernama tempat mereka dihisap. Sahirah ni tempat mereka dihisap. Warnanya putih seperti perak. Di atasnya tidak pernah terjadi pertumpahan darah dan kezaliman. Ketika itu, orang-orang berdiri di atas as-sirat yang tidak cukup bagi semua makhluk. Meskipun telah diriwayatkan bahawa jarak 1000 tahun mendaki 1000 tahun menurun dan 1000 tahun mendatar kerana jumlah manusia yang sangat banyak. Manusia berdiri di atas as-sirat sementara api neraka berada di bawahnya. Pasal ni kan dia kata tadi dia cipta apa bumi yang lain tu. Masa orang semua berada di atas sirat. Ketika umat manusia dihisap di bumi yang bernama As-Sahirah, itu bumi yang dikatakan Alhamdulillah sebagai bumi di atas punggung Jahannam, maka mereka melewati as-sirat. Penghuni syurga diletakkan di belakang as-sirat dan penghuni neraka diletakkan di dalam neraka. Ketika itu bumi diganti seperti bulatan roti yang jernih. Mereka makan dari bawah kaki mereka. Ketika mereka masuk syurga, bumi itu menjadi sepotong roti yang dimakan oleh semua manusia. Dan orang yang masuk syurga mendapat makanan hati lembu dan tambahan hati ikan. Lamanya hari kiamat, kita berikan sikit. Hari itu merupakan hari yang terlalu sukar. Para ulama mengatakan lamanya 1000 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Ada pula yang mengatakan selain itu, hari itu adalah hari keputusan dan penentuan, penderitaan dan kepayahan. Hingga orang-orang berharap agar segera berakhir, walaupun dengan masuk ke dalam neraka. Pasal sanggup masuk dalam neraka, apa sebab lambat sangat, nak cepat saja. Dari Abi Hurairah, ia berkata, hari kiamat itu bagi orang mukmin lamanya seperti antara zuhur dan asar. Sekejap ya, bagi orang mukmin. Kita doalah banyak-banyak kepada Allah malam ni. Kita mau nak doa banyak-banyak kepada Allah supaya kita tergolong dalam kalangan orang yang mukmin, yang mana bila kita duduk menunggu itu, kita rasa hanya baru antara zuhur dan asar saja. Tidak lama seperti orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafirin, orang-orang yang derhaka kepada Allah. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW membacakan ayat ini hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Itu dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian ada sambungan dia, nanti saya bagi. Nak ceritakan tentang apa pula? Tentang berbagai kengerian di padang mahsyar. Berbagai perkara yang ngeri di padang mahsyar. Kemudian lepas itu, kita akan itu tentang timbangan amal. Last ni, perkara last ni tentang timbangan amal. Dan insya-Allah kalau ada masa kita akan habiskan dengan syurga dan neraka. Habislah tentang apa ni? Tentang alam-alam yang akhir tu, barzakh apa semua. Okey, itulah. Kita harap kita dapatlah ambil berubah sedikit apa ni makluman tentang kiamat ni, dahsyatnya kiamat ni kan.
Ya. Kalau kita dikatakan masa tu kita duduk jadi ahli kubur, kita takkan nampak lah apa ni, orang kata apa, apa ni, huru hara kiamat tu kan. Huru hara kiamat, sebab huru hara kiamat tu dikatakan akan dilihat oleh orang-orang yang di akhir tu, yang pada masa tu tak ada dah mengucap kepada Allah, tak ada dah orang yang mengucap kepada Allah ketika tu, masa berlaku kiamat. Itu sajalah. Ada apa-apa yang nak kita share kan? Itulah kalau maknanya kita nak baca memang tak terbaca dah sorang-sorang. Suka baca ramai-ramai. Kongkongnya kita dapatlah serba sedikit maklumat tentang kiamat dan ngeri kiamat. Ngerinya kiamat. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum. Dalam cerita ni kita tak adalah cerita pasal haiwan kan. Haiwan tak cerita, walaupun dia kata makhluk, saya rasa termasuk semualah, tapi cerita pasal haiwan kadang-kadang macam mana kita nak jawab kalau kan budak-budak tanya kita punya haiwan peliharaan lah, kucing apa semua kan, kalau dia mati dia masuk syurga ke, kita boleh jumpa dia balik ke, macam mana nak jawab macam tu. Kucing yang kita sayang lah. Dalam surah apa dia panggil? Surah tu izal wuhushu husyirat. Binatang-binatang haiwan pun akan dimahsyarkan juga, kumpul juga. Dia sama-sama dia pun akan katalah seekor binatang tu dia tanduk kawan dia. Di dunia dulu dia tanduk kawan dia. Itu ada kan? Dikumpulkan dan dia boleh tuntut bela pada hari itu. Mana bila ni Allah bagi peluang pada dia balas balik, dia pun mati. Maknanya binatang-binatang ni akan mati. Kemudian pada ketika itu kan apa ni, binatang-binatang tu akan mati. Betul. Perkara ini dilihat oleh orang kafir. Mana senangnya binatang dia Allah kumpul dia, tiba-tiba Allah kumpulkan dia, kemudian Allah kata apa ni kamu tuntutlah bela tentang apa yang dia buat kat kamu, betul-betul mati. Itu yang keluar ayat yang orang kafir kata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata, aku ni tak maulah hisap-hisap ni kan, tak maulah nak senang hisap-hisap ni, kalau boleh aku biarlah macam binatang ni. Dia terus dia apa dia tuntut bela tu dia mati jadi tanah pun turaba kan. Ada kan ayat tu. Jadi itulah maknanya mereka juga akan dimahsyarkan, akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Binatang-binatang, tak kira lah binatang buah ke, binatang tak buah ke, jinak ke apa semua. Adalah. Bintang kata kalau dia tanya masuk syurga ke, kalau binatang kucing kan. Mungkin Allah akan boleh layan, maknanya kita rasa kita nak lah kucing kita masa di dunia dulu, Allah boleh adakan. Kan? Kita ma yad'un, apa yang kita nak Allah bagi. Kita pun kadang jawablah juga kan, kalau kita baik kita jumpa baliklah dengan kan kita nak nasihat dia supaya kita buat baik, supaya kita boleh buat baik. Kalau tak dia budak-budak kan sedih lah dia. Tak tahu betul ke tidak kita cakap. Kalau kita tak buat baik, binatang boleh tuntut dia dengan kita besok. Dia akan besok. Terima kasih. Kita siksa binatang tu lah ni, kita siksa kucing ke, kita dia boleh tuntut besok. pun esok dia tuntut juga kita tu. Tuntut kita. Malu lah tuntut kat kita.
Kira. Bab-bab akhirat ni Ustazah, di luar jangkauan kita ya. Dua jangkauan kita tak Jangan boleh nak terbayang macam mana. Tak terbayang kan macam mana. kita boleh baca, kita boleh belajar, hanya kita beriman, kita percaya dia akan berlaku. Dia akan jadi. Itu saja. Kita tak boleh nak query, oh kenapa, betul ke, ya ke? Itu semua tak boleh. Macam mana kan. Soalan itu tak boleh timbul pada kita tahu. Ya. Kalau itu kan bermakna kita tidak mempercayai alam gaib tu. Ya. Bagi saya lah. Alam tu. Kita tak boleh nak query kelebihan yang Allah nak bagi tu, kita tak boleh nak query. Kita tak boleh tanya. Kenapa? Bagaimana? Macam mana? Itu masuk akal kita tak boleh, di luar jangkauan kita. Betul. Akal kita tak sampai nak mikir. Tak boleh nak fikir. Perkara. Kita dihidupkan esok pun, kalau seperti Ustazah pernah cerita dulu, apa tu, badan kita, jasad kita tak sebesar yang ada di dunia sekarang ni. Betul tak? Jasad kita, kalau nak cerita pasal gigi saja, sebesar gunung, bagaimana keadaan badan kita, kita tak boleh bayang, tak boleh cerita. Itulah dia. Yang itu, tapi kita diwajibkan mengambil tahu apa di alam akhirat tu. Ya Ustazah ya, kita wajib juga tahu. Kita wajib, mesti harus kita wajib tahu. Itu dengan mengetahui apa di alam akhirat itu, besoklah suatu tiba kita di dunia ini. Itu dia, macam itulah. Itu aja. Kalau yang badan besar tu, mana kalau kita orang beriman ni, kalau kita orang beriman, minta Allah masukkan kita syurga, mana badan kita tak macam tu lah. Badan kita macam badan Nabi Adam dah lah kan. Nabi Adam dah. Kalau orang yang buat mujrimun, orang kafir apa semua, akan jadi gitulah badan dia. Badan dia besar, gigi dia saja, geraham dia sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud sama mana kan. Kalau nak kata kita berjalan menuju ke mahsyar tu dengan ke muka ke lantai pun, kita tak boleh bayangkan tu. Itulah. Tak boleh bayang. Jalan atas muka. Jalan atas muka. Yalah. Okay. Tadi Ustazah yang kata umat Nabi Muhammad, kira dia bawa keluar habis tadi kan. Daripada neraka habis. Termasuk kalau cerita orang munafik pun termasuklah sekali. Pasal dia umat Nabi Muhammad. Ya. Kan. Tapi yang kalau ikut kan. Yang last tu teruk sikit lah. Dia kena masuk dalam air. Kan? Maknanya ada tanda-tanda pula ada. Yang orang hangui betul-betul lah. Orang hangui betul-betul ni. Masuk dalam tu baru boleh masuk syurga, dan di tanda pula tu. Ada tanda pula, tag lah. Mana semua orang tahu kan. Orang ni biasa masuk neraka ni. Itulah. Kita rahmat dengan rahmat Nabi kita ni. Kita bersyukur lah kepada Allah. Kita ni malam ni lah saya nak pesan diri saya sendiri. Marilah kita semua ambil kesempatan malam ni. Malam ni kita cubalah dalam setahun. Satu sekali lagi cuma Lailatul Qadar sana kita nak usaha. Malam ni pun kita nak usaha. Malam ni je. Malam ni sampai fajar habis lah. Kita nak berdoa ke apa ke. Sampai fajar habis. Tahun depan pun tahu lagi begini. Belum tahu lagi. Jangan ingat macam tu lah. Ingat macam tu. Nak kata ni. Tak tahulah. Nak bertemu ke dengan tahun depan ni. Dapatlah malam mubarakah ni. Malam yang diberkati ni. Iaitu malam nisfu Sya'ban ni kan. Kalau hari ni, malam ni kita lepas maghrib kan. Tapi kalau esok, besok saya nak kan besok pun, besok selepas asar. Betul kan Ustazah? Nak berdoa. Kita nak kuat-kuat doa ni malam ni ya. Sampai fajar esok. Lepas maghrib. Sampai fajar je. Sampai subuh esok. Yalah, lepas maghrib. So kita berdoa lah lepas maghrib, lepas isya, saat ni bangun malam, masa tahajud. InsyaAllah kita mohon kita dimohonkan
bangun, Mohonlah. Ya. mohon dia kejutkan aku pada malam ni. Gitu. Saya selalu cakap macam tu, Ustazah. Saya mohon saya dikejutkan. Macam ada kala Kak Mamun bila terlalu sakit kan, kamu mampu nak buat isyak dan selepas azan. Tak boleh, Ustazah. Tapi saya, sebab bila dah kena makan ubat, saya macam lalu tak boleh. Tapi saya selalu niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, kejutkan aku nanti. Tapi betul, Ustazah. Jadi dah 11.30 kah, 12.30 saya boleh bangun, Ustazah. Saya bangun. Saya baru sembahyang isyak. Pernah berlaku macam tu lah pada diri saya lah. Beberapa kali lah dalam sepanjang saya sakit ni. Macam tu. Tak boleh, tak mampu, Ustazah. Nak buat. Lepas isyak tu, badan saya sangat sakit. Kadang sampai saya panggil Yanti. Duk urut apa, minyak dah urut kan. Sebab nak tunggu lepas isyak tu pun saya tak boleh. Tak boleh. Saya tak mampu lagi. Macam tu lah. Itulah saya kata, saya selalu duk minta mohon, ya Allah, ya Tuhanku, kau kejutkan aku malam ni. Tapi dengan izin Allah, saya memang boleh jaga. Kalau saya tidak liwat macam mana pun, saya boleh bangun pukul 4 tu. InsyaAllah. Saya takat inilah. InsyaAllah. Dan kita umur begini ni tak berapa ni dah tidur pun. Tak, Kita mesti jaga awal kan. 3-4 tu kita dah jaga. Dah jaga dah. Betul dah jaga. Dah tak boleh lagi dah masa tu kan. Tapi waktu-waktu itu yang kita senang sikit buat lah, Ustazah. Yalah. Pasal keadaan sejuk. Jiwa kita pun tenang. Kita pun fizikal dah tidur, dah berehat kan. Jadi bila terbangun lah. Tapi kalau tak mandi tak boleh lah. Saya mesti nak mandi juga. Macam mana pun. Okey. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah ya. Kita teruskan lah kan. Ni. InsyaAllah lah. Tinggal 1 hari lagi esok. Dapat duk ajak anak ikut sama Yanti. Right? Mungkin lah. Ada lah kawan saya nak ikut. Okey. Terima kasih. Setakat ni ya kita ambil. Ada dapat tu kan? Malam nasi tambah kan? Ada. Saya pun ada buku juga. Tapi sama lah. Tak kira apa pun. Dapat doa. Apa doa lah. Ya. Kita bersyukur lah doa malam ni. Okey. Apa-apa hajat kita kan. Apa-apa hajat kita. Kalau boleh tangisi lah. Menangislah dengan Allah. Minta kepada Allah. Sungguh. Ingat kami nak Ustazah lah doa Ustazah. Allah. Betul. Ingatkan kita orang ni. Ingatkan semua. Tak sebab apa. Dalam WhatsApp dah penuh dah. Macam-macam orang tu hantar orang ni. Ya Allah, kalau tak ingat tak tahu pun. Tapi kita tak boleh lah floating ni. Kita tak boleh terkapung sebab kita duduk puasa ni kan. Lepas tu kita tak akan terapung lagi. Kita buat masa ni. Kan? Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustazah. Okay. Fadilah. Kita tak dapat menambahkan participant ke? Atau kita tak mau more than certain participant? Makcik hantar lah mana-mana dah. Nak invite boleh kalau nak invite lagi boleh. Invite. Kita cuba invite. Tapi kalau bulan puasa jalan kan ni? Tak lah. Tak Kalau petang boleh ke Ustazah no? Lagi nak buka. Lagi nak petang. Lagi dah sibuk sikit kot dah petang. Dah sibuk lah sikit ya. Tapi Ustazah sikit tadi kan pasal yang apa yang Ustaz Samad cakap tu yang kata kalau di Susakban tu 2 perkara tu. Pertama syirik kan. Syirik pada Allah Ta'ala tak ada apa doa kita lah. Yang kedua ni dia kata bermusuhan. Kalau yang musuh yang kita tak tahu macam mana. Bermusuhan antara Abniminanas lah kan, antara sesama kita kan. Macam mana hati kawan ni dia aku rasa Takkan Allah nak ni Allah angkat kan sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam mana
Mereka yang kita tahu. Kita musuh dengan orang kita tahu. Tapi yang kita tahu tu, yang kita tahu tu yang penting. Tahu tu lah. Orang yang tu tak mau dengan kita, dia lah kau kadang. Itulah tu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kebanyakan tak boleh. Bukan kata tak berani, tak sanggup. Tak tergamak macam ni. Tak sanggup. Tetapi ini bukan jangan kira maruah. Maruah kita dengan Allah lah. Kan? Kalau nak terima. Tapi kalau dia tak mau terima kita punya permohonan maaf, dialah pula tanggung ya Ustazah. Iyalah. Kita jangankan Kita dah lapang dada dah kita. Aku minta maaf lah Datuk hari tu macam ni lah. Tapi kalau aku tak maaf, itu kurang pada Datuk lah. Saya dah mohon dah maaf. Lagu tu lah. Kita minta maaf lah semua. Benda ni Kak Mun selalu cakap, you can forgive but you cannot forget. Kalau tak forget tu mana tak boleh lupa. Boleh memaafkan tapi tak boleh lupa. Itu masalah. Lupa itu adalah apa? Ingatan. Lupa itu adalah ingatan. Kalau kita banyak teringat kepada perkara-perkara itu, kita tak bendung dengan segala doa, segala zikir, segala ingat kepada Allah, kita mesti tak boleh lupa. Tapi kalau kita banyak ingat pada Allah, ingat kejadian kita, ingat apa kebesaran Allah, kita boleh lupalah perkara itu. Itu saja. Mudah sekali. Sebenarnya mudah. Bagi saya mudah. Terus saya, kita tak ada simpan dalam hati apa-apa pun. Kawan-kawan semua, percayalah. Saya tak tahu nak simpan hati dalam benda-benda macam tu. Nak ingat balik bertahun-tahun, tak boleh lah. Tak ada ingat langsung. InsyaAllah. InsyaAllah. Syukur kepada Allah. Ya Ustazah, doakan selamat kita berbuka. Okey. InsyaAllah sama-sama. Sama-sama. Asal saya buka tak ada apa, saya biasa. Kalau buka tak ada makan nasi. Kak Mun biasa buka kuih, roti, ayak lagi tu ya. Okey. Jumpa lagi insya-Allah ya. Doa lah kot. Doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا لطيف يا لطيف الله يا maha lembut يا الله يا maha lembut يا رحمن يا رحيم يا من وسع لطفه أهل السماوات والأرض عاملنا بلطفك الجميل اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير يا لطيف اللهم إنا نسألك رد القضاء في من قضى ولكن نسألك اللطف فيه اللهم كما لطفت في عظمتك وقدرتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا من كل غم وهم وأصبحنا أو أمسينا فيه فرجا ومخرجا يا الله يا الله يا maha lembut يا الله يا الله يا لطيف يا رحمن يا رحيم wahai yang kelembutannya meliputi seluruh bumi langit dan bumi layanilah kami dengan kelembutan-Mu yang maha indah ya Allah layanilah kami dengan kelembutan-Mu yang maha indah ya Allah kami memohon kepada-Mu lemah lembut berhubung segala takdir-Mu. Wahai Allah yang maha halus lembut, sesungguhnya kami tidak memohon agar Engkau membatalkan ketetapan-Mu pada apa yang berlaku. Akan tetapi kami memohon adalah agar ketetapan itu menghampiri kami dengan lemah lembut. Ya Allah, sebagaimana sifat lemah lembut-Mu di dalam keagungan-Mu dan kekuasaan-Mu pada
diri kami yang tidak mempunyai kelembutan, keluhuran-Mu dengan keagungan-Mu pada orang yang agung, pengetahuan-Mu akan apa yang ada di dalam bumi, sebagaimana pengetahuan-Mu akan apa yang berada di atas arasy-Mu. Setiap gerak-geri hati, setiap gerak-geri hati kelihatan jelas bagimu. Ucapan yang terang-terangan bagaikan sesuatu yang rahsia di dalam pengetahuan-Mu. Tunduk patuh setiap sesuatu kepada keagungan-Mu. Berlutut seluruh pemerintah kepada kuasa-Mu, sehingga segala urusan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam kuasa-Mu. Maka ya Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi kemudahan dan jalan keluar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya Karim.